Saya tidak faham hadis sesungguhnya solat itu tidak layak dalamnya perkataan manusia, hanya tasbih takbir. Apabila kita berdoa dalam bahasa selain Arab dalam solat, ia dah terkeluar daripada mulut, bukan dalam hati saja. Adakah terbatal berdasarkan hadis ini? Kalamin nas maksudnya la yasluhu fiha min kalamin nas, tidak boleh pada kalam manusia. Yakni salat ini ada penetapan-penetapan yang telah Tuhan tetapkan ataupun Nabi tetapkan. Maksudnya bacaan Fatihah kita tak boleh buat reka sendiri, bacaan sendiri. Demikian juga surah-surah, demikian juga apa yang Nabi SAW bagi tahu dalam wirid-wirid ataupun bacaan-bacaan, azkar-azkar di dalam salat kita baca. Cuma para ulama bincang, kalau sekiranya seseorang itu dia berdoa kepada Allah di dalam bukan daripada doa yang ma'thur, kerana Nabi SAW menyebut di dalam hadis, baginda menyatakan, wa amma ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, adapun rukuk kamu besarkan Tuhan, wa amma sujud fajtahidu fihi ad-du'a, adapun sujud kamu bersungguh-sungguh padanya doa. Kalau satu orang tu dia doa, tak usah kira, tak apalah dia doa dalam bahasa Arab, tapi doa dalam bahasa Arab yang dia doa tu pun bukan doa yang dia ambil daripada Quran ataupun daripada hadis umpamanya, tapi doa yang dia sendiri punya hajat, boleh ke tak? Hatta kalau orang Arab, kalau dia doa-doa dia sendiri, artinya perkataan itu dia sendiri yang buat. Nabi bila sebut min kalamin nas ni, Nabi bukan merujuk pada bahasa Melayu ataupun bahasa apa. Nabi merujuk kepada ucapan itu. Jadi kalau kata orang Arab hak ada zaman sekarang, mereka doa dalam bahasa Arab, bahasa Arab mereka pun bukan bahasa Arab zaman Nabi, bahasa Arab pasar sebahagian mereka cakap. Para ulama bincang hal ini, apatah lagi jika sekiranya orang tu dia tak mampu nak doa dalam bahasa Arab, dia boleh bahasa Melayu ya. Nak tak tahu dia nak doa, ya Allah janganlah bagi suami aku ni ketegak sangat contohnya, ataupun isteri aku ni degil sangat, tak tahu nak sebut dalam bahasa Arab, dia boleh dalam bahasa Melayu tu ya. Dalam keadaan ini, pandangan kita hal ini sama dengan apa yang disebut oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz umpamanya, yang menyatakan bahawasanya walaupun dia disuruh bersungguh mencari lafaz maksud, tetapi dia boleh berdoa dalam bahasa dia jika itu saja yang dia mampu. Tapi dia tak boleh mengambil ganti tempat-tempat yang sudah termaktub, macam umpamanya Fatihah. Fatihah kekal dalam bahasa Arab, surah kekal dalam bahasa Arab seperti yang diturunkan, tak boleh buat ayat sendiri. Sebab apa kita sebut hal ni? Kerana ada qaul di dalam mazhab Hanafi, dia kata siapa yang tak boleh Fatihah dalam bahasa Arab boleh baca dalam bahasa Parsi. Pendapat ini ditolak oleh semua para ulama, kerana kalau boleh dalam bahasa Parsi, bolehlah juga dalam bahasa Inggeris. Ini dianggap pendapat-pendapat yang agak ganjil di dalam mazhab, tapi ini dalam mazhab Hanafi. Sebab Abu Hanifah tu sendiri dia Parsi. Yalah, bukanlah kata Abu Hanifah alim jalil, imam kabir, la syak, imam, great imam, no doubt. Tapi mungkin pandangan itu dinukil padanya, sebahagian mungkin salah faham dalam nukilan dan seumpamanya, tapi disebut dalam buku-buku fiqh dalam hal seperti itu. Okey, apapun, jika seseorang sujud dan dia doa kepada Allah, antara dia dengan Allah dalam bahasa dia, kerana itu saja upaya yang dia ada, kita berpendapat sama dengan pendapat yang disebut oleh sebagian ulama, boleh untuk diri dia. Jika dia ada dalam perkataan yang maksud, dia nak minta bahagia keluarga dia, kalau dia mampu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun,
boleh baik lah. Tetapi dia tak mampu, yang tu saja yang dia boleh sebut, ya Allah, selamatkanlah keluarga saya. Di dalam sujudnya itu dia bukan bercakap dengan manusia, itu antara dia dengan Tuhannya. Dan untuk solat itu sendiri perbicaraan antara seseorang dengan Tuhannya. Mudah-mudahan Allah menerima doanya, dan itulah doa yang dia mampu. Ataupun tapi dia tak boleh jadikan syiar, dia kuat selain pada bahasa, sehingga orang dengar solat dia tu dalam bahasa lain, tak boleh. Kerana ada beberapa tempat di dalam solat yang mustajab, iaitu yang tadi dalam sujud, kan Nabi kata aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih as-sujud. Sedekat hamba dengan Tuhannya masa sujud. Yang kedua ialah selepas dia membaca tasyahud, tahiyat, sebelum memberi salam. Nabi kata masa tu mustajab. Falyatakhayyru minal kalami ma sya', pilihlah apa doa yang dia mau, mustajab. Maka dia boleh memilih doa ketika itu. Ada soalan? Okey, saya baca soalan berhubung dengan ni satu ni, tentang masalah hadis sesiapa yang berzina kemudian berkahwin maka mereka berada di dalam perzinaan selama-lamanya. Ini tidak ada hadis seperti itu. Walaupun sebahagian buku-buku menyebut kan ayyuma rajul zana bimratin thumma tazawwaj fahuma zaniyan abadan. Dia kata begitulah. Mana-mana lelaki yang berzina dengan satu orang perempuan kemudian dia berkahwin, maka mereka itu berzina selama-lamanya. Tidak ada dalam kitab hadis ni, dan tidak ada riwayat yang sahih ke dhaif ke, tak ada riwayat ni. Dan ini telah dikod oleh sebahagian penceramah-penceramah di Malaysia ni. Saya tengok ada satu ustazah wanita, dia sebut benda ni, dan dia kata bahawasanya ini yang berkahwin tu, bila dia berzina, mengandung, dia berkahwin, artinya mereka kahwinan tidak sah, mereka berzina selama-lamanya. Pendapat ini tidak diterima, walaupun ada mazhab yang menyebut. Majoriti para ulama menyatakan mereka boleh berkahwin. Bahkan di dalam Musannaf Abdul Razzaq, dia menyebut daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apabila ditanya tentang masalah pasangan yang berzina, mengandung dan berkahwin, atau pasangan yang berzina dan kemudian berkahwin, pasangan yang berzina dan berkahwin, Abu Bakar Siddiq menyatakan ma min taubatin afdal min an yatazawwajaha. Tidak ada taubat yang lebih baik daripada dia menikah dengan perempuan itu. Kharaja min safahin ila nikah, keluar daripada zina kepada nikah. Riwayat yang hampir sama yang disebut oleh Al-Imamul Baihaqi dan Sunan Al-Baihaqi, bagaimana Abdullah bin Mas'ud bila ditanya juga, dia juga menyebut tentang boleh hal ni. Sa'id bin Jubair dan Musnad Mansur juga menyebut tentang, Sa'id bin Mansur juga menyebut hal yang sama. Sebab itu maka itu adalah jalan yang lebih baik. Dalam fatwa negeri Perlis, kita memang pilih pandangan itu. Al-Imam Ibn Qudamah dan Al-Mughni telah menukilkan daripada qaul Abu Hanifah bahawasanya jika satu orang tu berzina, mengandung dan ingin menutup aibnya, mereka berkahwin, maka mereka boleh berkahwin dan anak itu dinasabkan kepadanya. Disebut dalam Al-Mughni oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ada soalan? Habislah musim-musim Covid ni. Ni apa dia bayar? Ha? Pengumuman jom bersama kita daftar sebagai sukarelawan. Okey ni,
ramai ada ni, yang muda pun ada. Kita nak ajak saudara dan saudari daftar sebagai sukarelawan Masjid Alwi. Bukan nak ajak pergi perang di Syria ke apa, sekadar nak buat aktiviti kebajikan dan kesukarelaan di dalam kawasan kita ni. So mohon daftar supaya mudah untuk kita buat perjumpaan dan kemudian mudah untuk kita mengatur aktiviti antara daripada masa ke semasa. Penyertaan terbuka kepada anak muda di bawah, bukan di bawah, di antara 15 ke 40 tahun kalau di bawah. Pak Ya berapa? Pak Ya tak boleh masuk. Pak Ya lebih. Okey, berjiwa suka. Okey, siapa yang anda sila boleh hubungi ni, nombor ni ambil. Hubungi Faiz. Mana Faiz tu? Ada? Faiz ada? Ada. 013 592 6344. Bukan senang nak bagi nombor. Saya saja bagi Nur, yang mana duduk di luar Perlis pun nak daftar. Ada alasan nak lintas negeri, nak hadir perjumpaan sukarelawan. Lawa. Atik 011 1889 5255. Terima kasih banyak. InsyaAllah sehingga berjumpa lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.